Dalam kebudayaan di Nusantara, keris merupakan senjata warisan berharga yang telah wujud sejak 800 tahun yang lalu. Ia bukan sekadar alat mempertahankan diri semata-mata, tetapi turut dianggap sebagai lambang kebesaran bagi Bani Melayu. Seperti orang Jepun dengan pedang samurainya, begitulah juga keris yang sinonim dengan kemelayuannya, sehinggakan keris menjadi figura penting dalam pembentukan asas tamadun Melayu di dunia ini. Pendek kata, jika tiada keris, mungkin tidak lengkap unsur Melayu yang ada kini. Ibarat kata pepatah, patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati. Persoalannya, dari manakah asal-usul keris dan siapakah sebenar pencipta senjata ini sehingga ia diangkat menjadi lambang kedaulatan orang-orang Melayu? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, teruskan menonton. Mengikut sejarah, senjata belekuk ini lazimnya dipakai oleh orang Riau, Bugis, Jawa dan Bali sebagai pelengkap busana mereka. Kemudian, ia mula berkembang ke kawasan lain di Asia Tenggara, terutamanya yang mempunyai asas kebudayaan Melayu seperti Malaysia, Brunei, Selatan Filipina, Singapura dan Selatan Thailand. Terdapat banyak teori yang cuba menjelaskan asal-usul penggunaan keris di Nusantara. Teori pertama dikemukakan oleh pengarang buku Keris and Other Malay Weapons 1936 oleh G.B. Gardner. Beliau mengemukakan teori bahawa keris berasal dari zaman prasejarah yang mana pada peringkat awal ia merupakan sejenis senjata purba yang diperbuat daripada tulang ikan pari. Selepas itu, barulah ia berubah mengikut peredaran zaman dan tahap kemajuan yang dicapai manusia. Bagaimanapun, teori ini disangkal oleh seorang pakar keris dari Indonesia, Bambang. Dalam dua buah bukunya yang bertajuk Pamo 1985 dan Ensiklopedia Keris 1989, Bambang menyatakan teori yang dikemukakan oleh Gardner terlalu banyak kelemahan. Ini kerana tradisi pembuatan keris tertua di Indonesia tidak berkembang di kawasan pesisir pantai, sebaliknya di pedalaman Pulau Jawa. Sementara itu, seorang pakar sejarah England, Griffith Wilkins, mengemukakan teori bahawa penggunaan keris muncul sekitar abad ke-14 hingga 15 Masihi, ketika perkembangan senjata tombak yang lazimnya digunakan oleh suku kaum asli yang tinggal di Asia dan Australia. Pada zaman itu, tombak digunakan untuk aktiviti berburu di dalam hutan. Bagaimanapun, mata tombak akan dicabut terlebih dahulu bagi memudahkan ia dibawa oleh si pemburu. Daripada mata tombak itu, maka wujudlah senjata baru yang lebih pendek dikenali sebagai keris. Teori mengenai asal-usul keris turut dikemukakan oleh seorang pakar arkeologi Belanda, Dr. August Johann Bernard Campus. Beliau menyatakan bahawa tradisi pembuatan keris di Nusantara dipengaruhi kebudayaan Dongson yang berasal dari daerah Tan Hoa, utara Vietnam yang wujud sejak abad ke-3 Masihi lagi. Ini kerana secara fizikal, seni reka bentuk yang ada pada keris mempunyai kesamaan dengan senjata yang digunakan oleh masyarakat Dongson. Beberapa penemuan arkeologi turut dikaitkan dengan asal-usul kewujudan senjata lama ini. Antaranya penemuan tulisan Palawa di beberapa buah candi di Daku, Krabak dan Magelang, Indonesia. Tulisan ini menggambarkan beberapa jenis senjata iaitu tombak, kapak, sabit, parang dan pisau yang menyerupai seperti keris. Dianggarkan tulisan-tulisan yang dijumpai ini wujud sejak 500 tahun Masihi. Sementara itu, di Jawa Tengah terdapat dua buah candi yang dipercayai turut mempunyai kaitan dengan kewujudan asal-usul keris. Pada bahagian dinding di Candi Borobudur, ditemui satu imej yang menggambarkan beberapa orang pahlawan sedang memegang senjata tajam menyerupai bentuk keris. Begitu juga dengan imej yang dijumpai di Candi Prambanan. Didapati seekor monyet sedang memegang sejenis senjata pendek. Senjata tersebut mempunyai bentuk lebar dan tebal mirip seperti keris yang dikenali sebagai Buda. Difahamkan Buda ialah sejenis senjata pendek yang berasal dari India. Bagaimanapun,
Sehingga kini senjata ini sukar ditemui sekaligus membantutkan usaha menemukan bilakah ia diperbuat. Meskipun begitu, ia bukanlah bererti keris yang dikenali sebagai budak itu tidak wujud. Seorang pakar antropologi Indonesia, Profesor Dr. Koen Jaranikrat, mengemukakan teori 3 sistem iaitu idea, activity dan artifact. Katanya, ketiga-tiga sistem ini mempunyai kaitan dalam pembentukan kebudayaan material, sesuatu artifak yang dihasilkan oleh sesebuah budaya. Justru teori ini dijadikan sebagai landasan kemungkinan keris Buddha pernah wujud. Berdasarkan penemuan imej senjata di beberapa candi, membuktikan keris wujud pada zaman kebudayaan material masyarakat Jawa. Pada abad ke-10 hingga abad ke-13 Masihi, 4 buah kerajaan lama iaitu Kahuripan, Jenggala, Daha dan Singgasari turut terkenal dengan tradisi pembuatan keris. Jika dilihat dari aspek kualiti, keempat-empat buah kerajaan ini memiliki seni pertukangan yang jauh lebih bagus berbanding zaman kerajaan Mataram kuno. Kemudian, pada zaman pemerintahan kerajaan Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, penggunaan keris mula tersebar luas sehingga ke kawasan negara jiran seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina dan Kemboja. Persoalannya, di manakah sebenarnya senjata lama ini dicipta? Sejauh manakah kebenaran dakwaan keris berasal dari Nusantara? Sehingga hari ini, belum ada bukti kukuh mengenai asal-usulnya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.